Kerajaan negeri mengambil pendekatan terbuka dengan mengalu-alukan pandangan serta cadangan daripada mana-mana badan bukan kerajaan NGO demi manfaat negeri dan rakyat Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata beliau sedia mendengar cadangan dan sentiasa terbuka dalam hal pengurusan negeri. Haji Ji berkata NGO bebas menyuarakan pandangan mereka dalam perkara yang memberi manfaat kepada negeri dan rakyat. Beliau turut berterima kasih kepada Sabah yang menawarkan bantuan kepadanya dan kerajaan negeri dalam perkara berkaitan alam sekitar, pelancongan, kesihatan serta isu membabitkan Perjanjian Malaysia 1963. Haji Ji berkata kerajaan negeri sudah membuka laluan dalam hal berkaitan MA 63, antaranya kelulusan usul pindaan Perlembagaan Persekutuan 2021, hak minyak dan gas, kuasa pelesenan perikanan dan beberapa perkara lain. Berita jenayah, 5 individu nekat terjun ke laut bagi mengelak daripada ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Wokong, Pulau Gaya tengah malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah malam itu, 5 individu terbabit disyaki terbabit dalam aktiviti mengebom ikan di perairan berkenaan. Pengarah Maritim Sabah dan Labuan Laksmana Pertama Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah berkata, sebuah buat pancing berjaya dikesan ketika sepasukan anggotanya melakukan rondaan rutin penguatkuasaan di sekitar perairan Kota Kinabalu. Katanya buat pancing itu bergerak dalam keadaan mencurigakan dan ketika anggota menghampiri buat berkenaan untuk diperiksa, 5 individu berkenaan bertindak terjun ke laut. Katanya lagi hasil pemeriksaan di buat pancing berkenaan mendapati ada beberapa peralatan disyaki digunakan untuk aktiviti memancing ikan turut dirampas. Tambahnya forensik terhadap beberapa ikan mendapati bahagian dalam perut ikan hancur, kesan daripada aktiviti mengebom. Rosli berkata bot dan peralatan mengebom serta ikan dirampas serta dibawa ke Jeti Maritim Negeri Sabah Sepanggar untuk tindakan lanjut. Terdahulu beliau turut menasihatkan supaya komuniti maritim tidak melakukan aktiviti mengebom ikan kerana aktiviti ini amat berbahaya kepada manusia dan hidupan laut. Sementara itu, 3 lelaki maut selepas kenderaan yang dinaiki terbabas sendiri dalam kejadian di Jalan Lintas Sibuga Sandakan hari ini. Dalam kejadian kira-kira jam 11.30 pagi itu, kenderaan jenis Proton Saga FLX berkenaan dipercayai terbabas merempuh pokok sehingga terputus 2. Akibat kejadian itu, 2 mangsa tercampak keluar, manakala seorang lagi tersepit di bahagian hadapan kenderaan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima makluman penemuan berkenaan pada jam 11.40 pagi. Katanya sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Jelasnya terdapat 3 mangsa lelaki terbabit dan 2 daripadanya berada di luar kenderaan, manakala seorang lagi tersepit. Pasukan bomba terus menjalankan operasi bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit di dalam kenderaan malang berkenaan. Menurutnya semua mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan paramedik Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang turut hadir membantu. Berita seterusnya, seorang kanak-kanak lelaki yang dilaporkan hilang malam tadi di Kampung Sungai Zon, Kumareling, Tambunan ditemui lemas hari ini. Kanak-kanak berusia 2 tahun itu ditemui orang awam kira-kira 3 km daripada lokasi mangsa dilaporkan hilang. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima makluman penemuan berkenaan pada jam 10.05 pagi. Katanya sepasukan 11 anggota dan pegawai bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan yang sedang menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR terus bergegas ke lokasi mangsa ditemui. Jelasnya mangsa ditemui orang awam pada jarak kira-kira 3 km dari lokasi dilaporkan hilang dan mangsa kemudiannya disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan
yang turut hadir membantu di lokasi kejadian. Menurutnya, mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian petang semalam, mangsa dikuatiri lemas selepas ibunya menemui selipar mangsa di tepi sungai di belakang rumah mereka. Pasukan bomba yang menerima laporan terus bergegas ke lokasi untuk mendapatkan maklumat sebelum menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana Sabah mencatat kadar kebolehjangkitan atau RT COVID-19 melebihi kadar kebangsaan dengan catatan 1.7 setakat semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata kadar berkenaan lebih tinggi berbanding 0.98 bagi RT kebangsaan. Kadar RT Sabah juga menunjukkan peningkatan hampir setiap hari berbanding 0.96 yang direkodkan pada 1 Januari lalu. Masih berkata hari ini turut menyaksikan seramai 31 pesakit baru atau 19.2% daripada 161 kes keseluruhan hari ini terdiri daripada kanak-kanak berumur bawah 12 tahun. Katanya golongan yang belum layak divaksin itu perlu diberi perlindungan dengan memastikan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain mengambil langkah berhati-hati bagi mengelak jangkitan COVID-19. Sementara itu masih berkata secara keseluruhan jumlah kes baru COVID-19 di Sabah hari ini turun 37 kes kepada 161 berbanding 198 kes malam. Beliau berkata keadaan semasa COVID-19 di semua daerah juga menampakkan fasa penstabilan kecuali beberapa daerah yang masih berlaku turun naik kes secara mendadak hampir setiap hari. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.